Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Aqsa Syarif yang dikasihi, insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan episod yang ketujuh dalam mentadabbur meneliti ayat-ayat Al-Quran berkaitan isu Palestin sepanjang 30 hari bulan Ramadan mulia. Sebelum itu, marilah kita mendengar bacaan merdu ayat Al-Quran yang akan dibincangkan. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Terjemahannya, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan yang amat disayanginya. Katakanlah wahai Muhammad, kalau betul demikian, maka mengapakah ia, iaitu Tuhan, menyeksa kamu dengan sebab dosa-dosa kamu? Sebenarnya bukanlah sebagaimana yang mereka dakwakan. Bahkan kamu semua adalah manusia biasa di antara manusia-manusia lain yang diciptakan. Ia mengampunkan bagi siapa yang dikehendakinya menurut aturan serta hukum syariatnya. Demikian juga ia menyeksa siapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah jualah tempat kembali. Penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan pemahaman yang kita boleh dapati dari ayat ini adalah Yahudi dan Nasrani itu mereka berkata bahawa mereka adalah anak-anak Allah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad supaya bertanya kepada mereka yang mengatakan bahawa mereka adalah anak-anak Allah ini, jika benar kamu adalah anak-anak Allah, kamu adalah anak-anak Tuhan, mengapa Tuhan menyeksa kamu disebabkan dosa-dosa kamu? Sudah tentu mereka tiada jawapan untuk pertanyaan ini. Sekiranya mereka benar adalah anak-anak Tuhan, sudah tentu Tuhan tidak menyeksa mereka di neraka kelak. Dan kita dapati juga bahawa inilah yang dikatakan oleh Yahudi pada hari ini, di mana mereka masih berbangga. Mereka mengatakan bahawa mereka ini adalah anak-anak Tuhan, di mana mereka mengatakan juga bahawa mereka ini adalah bangsa yang terpilih. Tuhan sentiasa berada di samping mereka. Apa sahaja yang mereka lakukan di atas muka bumi ini, apa sahaja yang mereka usahakan, walaupun dengan cara kezaliman, penindasan dan sebagainya terhadap penduduk Palestin, Tuhan tetap berada di samping mereka. Sudah tentu ini adalah pemahaman yang salah. Ini adalah pemahaman yang sonsang. Tuhan hanya bersama mereka yang bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hakikatnya. Penonton Aqsa Syarif yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak mahu pergi panjang kepada pemahaman ayat ini, tetapi saya ingin menerangkan satu perkataan yang terdapat dalam ayat ini, iaitu Al-Yahud. Yahudi. Terjemahnya Yahudi. Apakah yang dimaksudkan Yahudi? Bagaimana kita boleh memahami perkataan Yahudi ini dalam kitab suci Al-Quranul Karim? Kita dapat membaca perkataan Yahudi dan kita dapat memahami perkataan ini setelah kita membaca seluruh ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Seorang pakar tafsir, Dr. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, mengatakan bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran dengan menggunakan perkataan Yahudi dalam semua ayat Al-Quran, Allah menggunakan konotasi, Allah menggunakan konteks-konteks negatif seperti menepelak ataupun melaknat ataupun perkara-perkara yang Yahudi lakukan, benda-benda yang dosa dan sebagainya. Tetapi apabila kita melihat perkataan Bani Israel pula, seperti yang saya sebutkan sebelum ini, dalam kalangan Bani Israel ini adanya puak Yahudi. Jadi apa kaitan Yahudi dengan Bani Israel ini pula? Apabila kita melihat semua ayat-ayat Al-Quran, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkataan Bani Israel, Allah tidak menggunakannya seperti mana Allah menggunakan perkataan Yahudi. Allah menggunakan perkataan Bani Israel lebih kepada teguran kepada mereka, ataupun sejarah tentang mereka, ataupun apa yang mereka sepatutnya lakukan, ataupun peringatan kepada mereka tentang nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Jadi sudah tentu berbeza penggunaan perkataan Bani Israel dan Yahudi dalam Al-Quran. Dan Dr. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi berkata lagi, Bani Israel adalah gelaran yang mulia yang diberikan kepada anak-anak Nabi Yaqub, dan mereka layak
untuk dipanggil Bani Israel selagi mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal soleh. Tetapi selepas mereka melakukan kerosakan, perkara-perkara yang dilaknat, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tarik gelaran Bani Israel ini daripada mereka dan Allah berikan gelaran yang lain, iaitu Yahudi. Sebab itu kita dapat lihat dalam Al-Quran, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, dalam Al-Quran keseluruhannya apabila Allah menggunakan perkataan Al-Yahud ataupun Yahudi, banyak kesemuanya menggunakan konteks-konteks yang negatif. Konteks-konteks seperti Allah memurkai mereka, Allah melaknat mereka, Allah memarahi mereka dan sebagainya. Apabila menyebut Bani Israel, sebaliknya, ada yang Allah memberi peringatan kepada mereka, menceritakan tentang sejarah mereka dan begitulah seterusnya. Jumpa lagi episod esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let them sow. Ramadan